Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Syafiqah binti Azlin. Hari ini, saya dan kumpulan saya akan menerangkan sedikit tentang agama Taoisme yang ada di Malaysia. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan rakan-rakan saya. Aku imagine nanti kau bertepi lagi tadi ketemu. Sekarang, kita akan pergi kepada pengenalan agama Taoisme. Pada waktu dahulu kala, masyarakat Cina yang datang ke tanah Melayu mengubah struktur kemasyarakatan negara ini sekaligus menyumbang kepada pembentukan masyarakat majmuk. Justeru, golongan ini turut membawa bersama agama dan kepercayaan yang dianuti mereka masing-masing tanpa halangan dan sekatan. Antara agama atau kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat Cina ialah fahaman Taoisme. Taoisme merupakan sistem falsafah dan keagamaan Cina. Pengaruh Taoisme juga amat meluas di Malaysia. Kepercayaan ini telah memperkayakan ajaran Konfusianisme dan membantu memperluas ajaran agama Buddha serta memberikan semangat, inspirasi dan panduan akhlak kepada orang-orang Cina. Taoisme berasal daripada perkataan Tao yang bermaksud jalan ataupun the way. Sebagai satu sistem falsafah, Taoisme mengajar pengikutnya untuk mencapai ketenangan jiwa, kedamaian fikiran dan keharmonian emosi. Dua orang ahli falsafah Taoisme yang terkenal iaitu Lao Tzu dan Chuang Tzu. Ajaran agama Tao telah diasaskan oleh Chang Ling yang dikenali sebagai Tian Shi, the Heavenly Teacher, dalam kalangan para pengikutnya. Ajaran ini terbahagi kepada dua, iaitu Call of Immortality, iaitu gerakan yang mengajar pengikutnya mencari kehidupan abadi, menerusi meditasi, latihan pernafasan, gimnastik, mandi, seni seksual dan perubatan. Dan yang kedua pula ialah Way of the Heavenly Teacher, gerakan yang telah dikembangkan oleh Hao Qingqi. Taoisme ini juga pernah menjadi agama rasmi negara Cina pada abad ke-7 hingga abad ke-10 ketika pemerintahan kerajaan dinasti Tang. Untuk lebih jelas lagi, saya akan berikan kepada Siti Nur Syamsul Bahari untuk menerangkan tentang kitab suci ajaran Taoisme ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada rakan studio. Saya Siti Nur binti Syamsul Bahari. Kini saya berada di Ten Hao Temple dan saya akan menunjukkan kepada anda semua gambaran sebenar bagaimana kuil ini. Dan juga saya akan menerangkan tentang sedikit sebanyak tentang kitab dan kepercayaan pada agama ajaran Taoisme ini. Ini adalah Ten Hao Temple yang terletak di Kuala Lumpur dan telah menjadi salah satu tokoh untuk penganut Taoisme yang ada di Malaysia. Tokoh ini telah dibina pada tahun 1980 lagi. Tokoh ini mempunyai semua ciri klasik yang menjadikan objek budaya Cina yang begitu cantik dan menarik. Tokoh ini mempunyai 6 tingkat dan menyeronokkan untuk berjalan di sekeliling tokoh ini. Seterusnya, saya akan terangkan tentang kitab suci yang ada di dalam ajaran Taoisme ini. Kitab utama bagi ajaran Taoisme ini bertajuk Tao Te Ching, juga dikenali sebagai Dao De Ching. Ini dikarang oleh Lao Tzu pada abad ke-6 bersamaan dengan 600 sebelum Masihi. Hanya mempunyai 25 halaman sahaja dengan mempunyai 81 buah puisi dan juga sajak. Tetapi pada masa kini, dengan mempunyai 5,000 aksara Cina, dia telah menjadi kitab yang tebal dan terbagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama bab 1 hingga ke 37 dan bahagian kedua 38 hingga ke 81 bahagian.
Seterusnya tentang kepercayaan agama Taoisme. Terdapat 4 teks Tiongkok yang berkait dengan agama Taoisme iaitu Chuangzi, Daozang dari dinasti Tang dan Sun dan teks terakhir dikumpul pada akhir dinasti Ming. Semua teks ini berkait satu sama lain dan menekankan tentang alam dan keyakinan manusia. Pada dasarnya, semua manusia baik dan mereka hanya memerlukan kekuatan dalaman untuk menimbulkan kebaikan. Prinsip Tao mengatakan bahawa tiada manusia yang jahat tetapi hanya berkelakuan buruk sahaja. Menurut kepercayaan ini, agama Tao sesuai dengan alam, sedangkan perlawanan terhadap Tao tak wajar dan akan menimbulkan huru-hara. Cara terbaik untuk menjalani kehidupan menurut Taoisme adalah dengan tunduk dengan apa yang kehidupan beri dan bersikap fleksibel. Jika seseorang itu menerima jalan kehidupan yang ditetapkan, orang itu akan bahagia, dan jika orang itu menolak, orang itu tidak akan bahagia. Jadi begitulah tentang kitab dan kepercayaan Taoism, merupakan salah satu ajaran yang mengajar manusia untuk menghindari persaingan dan cara untuk mendapat ketenangan dalam kehidupan harian. Taoism juga merupakan sebuah filsafat monistik yang menekankan bahawa keseluruhan dalam kehidupan adalah ekspresi dari Tao dan dapat dikaitkan dengan konsep Yin dan Yang yang menyatakan bahawa segala benda adalah pertentangan. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Amar untuk menerangkan tentang ajaran Yin dan Yang yang ada di dalam agama Taoism. Dipersilakan. Terima kasih Siti Nur Ain Syafiqah. Sekarang saya ingin jelaskan tentang ajaran yang ada dalam Yin dan Yang. Dalam agama Dao terdapat sebuah teori iaitu Yin dan Yang yang mungkin sering kita melihat lambang Yin dan Yang ini yang mengandungi warna hitam dan warna yang putih. Tapi apakah maksud di sebalik simbol itu? Kerana dalam simbol itu terdapat hitam yang mengandungi titik putih dan dalam yang putih terdapat titik yang hitam. Ini bermaksud di dalam Yin yang menunjukkan bahawa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kerana dalam hal yang buruk, yang hitam, pasti masih ada lagi hikmah yang baik di sebalik kejadian, yang titik yang putih. Walaupun perkara yang terjadi itu baik, yang putih, kita harus berhati-hati supaya tidak terjerumus dalam hal yang buruk, yang titik yang hitam. Bila hitam dan putih ini bergabung, ia akan mencapai satu keseimbangan dan satu keharmonian. Yin dan Yang ini juga dapat digambarkan dari maksud yang lain seperti lelaki dan perempuan, baik dan buruk, siang dan malam dan banyak lagi. Seperti yang kita lihat, kedua maksud yang berlawanan ini sebenarnya ia saling melengkapi antara satu sama lain. Contohnya, dalam dunia ini, jika tidak ada perkara yang buruk datang dalam kehidupan kita, kita akan susah untuk mengenali erti, susah payah dan erti dari sebuah kebaikan. Sebagai gambaran kepada anda semua ingin berjaya dalam hidup anda. Jadi anda perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan yang anda inginkan itu. Anda perlu melalui cabaran itu sebelum anda menemui kejayaan. Itulah yang dimaksudkan Yin dan Yang. Unsur alam yang saling melengkapi, yang memiliki ukuran yang sama dalam dunia. Konsep Yin dan Yang ini adalah sebagai simbol keharmonian dan sebagai simbol kedamaian dalam setiap kehidupan yang ada dalam dunia ini. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Hazmi untuk menerangkan tentang ajaran yang ada dalam agama Taoisme ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Amar. Selanjutnya saya akan sambung ajaran-ajaran yang ada dalam agama Taoisme. Okey, yang pertama, agama Dao. Agama Dao merupakan ajaran-ajaran Lao Zi Zhuangzi yang menjadi agama yang mempunyai pengikut yang ramai. Agama Dao berhaluan mengarah manusia mencapai Tao, iaitu kondisi di mana manusia mencapai kesempurnaan. Agama ini lebih bersifat kemanusiaan dan berpotensi memenuhi kepentingan rohaniah manusia.
Okey, seterusnya, saudara dan saudari sekalian,